Jordan dalam bahasa Arab disebut Al-Urdun yang bermaksud kekuatan dan kejayaan. Dikatakan juga bahawa Urdun merupakan nama salah seorang dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ibu kota Jordan, Amman, merupakan gabungan bandar kuno dan moden. Ia adalah salah satu bandar tertua di dunia yang masih diduduki manusia sehingga ke hari ini. Runtuhan hidup tidak mengizinkan mereka untuk bermimpi indah dan meneruskan segala cita-cita. Jordan antara negara Timur Tengah yang stabil dan mengecapi keamanan saat negara-negara jirannya diburukkan dengan peperangan dan krisis kemanusiaan yang belum berpenghujung. Pembentukan negara haram Israel di Palestin, pembunuhan kejam di Syria dan konflik di Iraq menyebabkan bumi Jordan dibanjiri pendatang. Setiap hari ada saja NGO dalam dan luar negara yang bertandang ke bumi Anbiya ini. Maka apa yang kita lihat pada hari ini merupakan kesan secara jangka sederhana dan panjang terhadap satunya aspek pendidikan. Kita lihat bagaimana anak-anak ini tidak mendapat peluang langsung untuk pergi ke sekolah. Yang keduanya aspek kesihatan, bagaimana mereka sendiri tidak sekiranya tidak berdaftar dengan pihak bangsa-bangsa bersatu tidak akan diberikan hak untuk maknanya mendapat rawatan dan sebagainya. Malahan sekiranya sudah berdaftar pun tetapi perkhidmatan ataupun tindakan susulan untuk perubatan itu amat terhad. Dan yang ketiganya ialah dari segi aspek kekeluargaan. Di mana kalau kita lihat dengan suasana rumah yang ada, dengan tempat tinggal yang dapat disediakan ataupun yang mampu mereka duduk, tidak ada di situ satu suasana privasi ataupun satu suasana yang mana sebuah keluarga itu dapat hidup dalam keadaan yang kondusif sebagaimana yang kita ada di tanah air. Jadi ini antara kesan-kesan jangka panjang yang sudah pun kita lihat apabila maknanya bila kita katakan sehingga 10 juta orang rakyat Syria terkesan dengan aspek ini. Asalnya, pelarian Syria harus ke kem Sattari yang merupakan kem wajib yang perlu dihuni oleh pelarian ke Jordan bagi mendapatkan kad pengakuan pelarian sah oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi orang pelarian UNHCR. Dan selepas mendapat kad tersebut, pelarian dan keluarga boleh membuat pilihan sama ada untuk terus tinggal dalam kem ataupun ke tempat yang lain. Hidup mereka begitu mencabar. Sebagai warga pelarian, makan dan minum serta tempat tinggal adalah yang paling utama. Pendidikan terpaksa dilupakan kerana yang penting adalah untuk mengisi perut. Di sinilah sukarelawan memainkan peranan untuk memberikan motivasi kepada mereka. Pelbagai program dijalankan untuk membentuk sasiah dan menjaga emosi warga pelarian. تابع لجمعية المركز الإسلامي الخيري في عمان. نحن واحد من 63 مركز على مستوى المملكة، وأحد 20 مركز يطبقوا مشروع اليونيسف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مع الطلاب السوريين. الأطفال السوريين صحيح تواجهنا أول مشكلة تجميع الأطفال، يعني مشكلتهم ليست سهلة، خاصة أنهم موزعين في مناطق مترامية داخل المدينة وخارج المدينة. Dari Abu Musa Al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, orang beriman itu ibarat sebuah bangunan, setiap satu menyokong yang lainnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Impak peperangan sukar dibayangkan. Kanak-kanak sering mengalami mimpi buruk dan bertindak tidak normal apabila mereka bersikap lebih agresif kerana suka bergaduh sesama sendiri. Sebagian lagi berubah menjadi pendiam serta melarikan diri dan bersembunyi apabila melihat orang luar datang kemari. Melihat kepada lukisan yang dihasilkan oleh murid-murid di sini, saya tengok mereka melukis apa yang pernah mereka lihat, seperti adanya peluru, meriam, dan perkara yang melambangkan tentang ketidakbahagiaan. Jadi di kelas ini mereka dilatih untuk kembali mengingati kepada kedamaian, diajar untuk melukis rumah tentang keindahan, bunga-bungaan yang mengajak kepada sifat kasih dan cuba untuk melupakan tragedi yang melanda mereka, walaupun perkara itu amat susah untuk berlaku dalam situasi mereka sekarang ini. Kekejaman dan kerakusan manusia mengejar kuasa menyebabkan mereka terdampar di bumi asing dan mengemis simpati.
projects. I really find myself there with the refugees, with the orphans. There is the suffering, true suffering. In Dubai, there is a luxury life. There is no actual life, the true life. I just brought my kids here and I integrated them to the life. Come and see the other kids, how you live and how they live. Now I feel like a true human being, and I'm doing that. Inshallah, I will be generously rewarded by Allah, and this is my road to Jannah. Jannah not only by dua and salah, but always you need to translate your word to the action. Bagi anak pelarian yang tidak mahu ke sekolah atau tidak berpeluang ke sekolah, tempat mereka di pasar Al-Baqa'ah ini demi sesuap nasi. Bekerja setiap hari dari subuh hingga ke larut malam. Tidak ada sekolah dalam hidup mereka. Di sinilah segalanya ditumpahkan demi membantu keluarga. Takdir hidup mereka begitu berit yang entah bila akan berpenghujung. Bimbang nanti iman dan suluhan hidup mereka terjejas. Muhammad. Kamu Muhammad. Muhammad dia ambil upah di bulan Ramadan ya dengan menolak troli ini dengan upah lebih kurang setengah dinar. Okey. انسى محسوبك الدون. Bukan jalan ini yang mereka mahukan, namun keadaan memaksa. Jika dibiarkan berterusan, anak-anak pelarian akan terus diancam wabak buta huruf dan kejahilan. Pentingnya pendidikan, ia bukan hanya untuk lulus peperiksaan dan mendapat pekerjaan, malah untuk mendepani cabaran hidup. Subhanallah, first and foremost, we always tell this to people, this kind of job is not for everyone. This kind of job, Allah is actually choosing people who could do this job, right? And just to see these people smiling at you whenever you help them, just to have their prayers whenever you give them, even the smallest things, they give you encouragement by just giving some sort of prayers to you and to your family and to the whole ummah of Muslims. These make us stronger and these make us keep doing our job right. Alhamdulillah. We're going to start a new project aiming to level up the education of the orphans. And we are targeting around 150 Jordanian orphans from Baqa refugee camp. And this project is also aiming the child protection point of view, which is not only of the background of Islamic Relief worldwide, but also as part of mainstreaming of child protection for the humanitarian perspective. We have, for right now, the issue of child protection in here, we're not just talking about the Jordanian orphans and children, we're also talking about the Syrian refugees. And so we're trying to give them their rights and at the same time protect these rights. So as a vision for Islamic Relief Jordan and for the OCWP team, we're now focusing more on this in perspective of Orphans and Child Welfare Program Unit, inshallah. Olivia sebenarnya seorang mu'alaf warga Filipina yang fasih berbahasa Arab. Semangat Islamiahnya begitu mengagumkan. Di sini, dia menumpah keringat dan idea untuk membantu mereka yang terjejas akibat peperangan. We don't just get paid for what we do in here, in this life. We also get paid, inshallah, in the hereafter. This is what we always tell other people. This kind of job, you don't just think of what you get in this life. You always think of what you get in the hereafter, inshallah. Sesungguhnya, mukmin itu bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat 10. Jadi saya, Abu Muhammad dan juga Amir akan masuk pilih buku untuk memilih buku yang sesuai untuk ditempatkan dalam madrasah yang telah pun dibantu oleh Amir sendiri melalui Malaysian Syrian Society, insyaAllah.
Walaupun kecil, usaha ini insya-Allah dipandang mulia oleh Allah. Ini cuma permulaan yang kecil lah untuk usaha menghidupkan madrasah ya untuk pelarian Syria, sebab mereka ni dah tak ada pendidikan. Ini sumbangan kecil yang dilakukan untuk mereka supaya ada ilmu dan kesedaran terhadap pendidikan. Itu namanya, insya-Allah. Dengan sedekah, maka bertambah ibrah. Di ruangan sempit ini, ada nada ceria yang berlaku. Mungkin kekurangan dari segi prasarana untuk kita menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran, dan juga dari segi komunikasi bahasa itu sendiri. Kerana komunikasi antara dewasa dan kanak-kanak dalam bahasa Arab adalah satu perkara yang berbeza untuk sebagai seorang pelajar, berbeza dengan komunikasi kita sebagai seorang pelajar di universiti. Untuk kita bercakap dalam bahasa yang bukan bahasa baku, bahasa kampung, yang mampu untuk mendekati kanak-kanak itu sendiri dan difahami oleh mereka. Dia sangat baguslah. Sebenarnya kanak-kanak Arab ni memang sangat aktif, dan dalam pembelajaran sendiri dia orang sangat musyarakah, participate dalam pembelajaran, so tak ada masalah. Ada orang memang pandai, anak dia memang pandai, memang syaturah. Dalam bahasa Arab, sedang pandai ni syaturah dalam bagi belanian. Tapi biasanya orang tak cukup duit, jadi salah satu cara untuk kita macam nak lahirkan generasi budak-budak orang ni macam lebih pandai akan datang. Tak adalah orang punya ilmu tu kongkong dekat rumah je kan. Sebab mungkin kita tahu kita dengar macam-macam situasi orang berlaku dekat tempat orang kan, tapi kita tak ada usaha macam nak tolong orang. Jadi macam ini salah satu kaedah lah, macam saya sendiri nak tolong orang. Nak tolong orang lah. Kita dapat Syria, tapi sebelum ni kita dapat tolong orang dekat Jordan. Indahnya ukhuwah Islam yang menzahirkan amanah untuk saling membantu. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud Allah membantu hambanya selama mana dia membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ini buku yang kami beli semalam untuk disedekahkan kepada madrasah yang diusahakan oleh Malaysian Syrian Society ini, yang mana kalau kita perhatikan masih terlalu jauh lagi perjalanan untuk membina sebuah perpustakaan yang lengkap yang sebagai rujukan kepada pelajar di sini. Sebab kita perhatikan bahawa walaupun usaha ini nampaknya baru berkembang, tetapi ia amat penting untuk memandaikan generasi muda Syria supaya mereka menjadi pelarian pada masa yang sama tidak tercicir dalam arena pendidikan, insya-Allah. Di metropolitan ini, cabaran berpuasa di musim panas di kawasan tandus yang berdebu serba kekurangan. Selain kemah pelarian yang besar dan tersusun, ada juga yang mengambil inisiatif memasang kemah sendiri di kawasan lapang seperti kawasan gurun ini, yang mana mereka mengambil upah seperti membela kambing untuk mendapatkan sumber kewangan. Dalam keadaan kemah yang serba kekurangan, tinggal ramai penghuni di dalamnya. Dan ini dilakukan demi sebuah kehidupan saat mereka diusir dari negara asal mereka. Inilah keluarga Muhammad yang kelihatan begitu daif. Keluarga ini, walau bagaimanapun, antara yang bertuah kerana dapat keluar dari himpitan dan kesesakan kem Zaatari yang sesak dan diancam gejala sosial dan jenayah. Malah dilaporkan ada juga kes kematian akibat pergolakan sesama mereka. Berada di kawasan terpinggir sebegini, jalan terbaik untuk melindungi keluarga walau dalam keadaan yang serba kekurangan. Di sinilah Muhammad dan isterinya Fatimah bersama 7 cahaya mata mereka membina kehidupan baru. Saya dan sukarelawan Islamic Relief tersentuh lantas kami teringat sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tidak beriman seorang Muslim itu
sehingga dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai buat dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adik ni namanya Yasir, anak bongsu daripada 7 beradik dalam kemah ini, yang mana kalau lihat kepada kemah ini memang tak ada sebarang kemudahan, dan juga mereka tidur bergelimpangan, dan waktu siang mereka terpaksa menahan terik cuaca. Dari segi pemakanan semuanya sebagai pelarian memang sukar untuk kita ungkap dengan kata-kata. Ni adik ni lah terlihat dah makan ke tidak, tak tahu, sebab walaupun Ramadan tapi ibunya terpaksa mencatur makanan sebab mereka ramai 7 orang ya. Inilah antara realiti di kemah pelarian di kawasan As-Sari. Kejamnya manusia yang tidak berhati perut. Di sini umatmu terdampar mencari perlindungan. Apakah akan ada mentari damai yang dapat memberi harapan, atau selamanya dalam debu yang berterbangan dengan sengketa yang mencari jiwa? Di sini sebuah keluarga mengharapkan tangan-tangan untuk membantu, walau cuma secebis ingatan. Di sini kepada Allah diserahkan segalanya. Keluarga yang sejahtera akan membina masyarakat yang unggul ataupun ummah yang berkualiti. Tetapi kalau kita melihat kepada realiti kehidupan di kemah pelarian ini, ia membayangkan bahawa akan berlaku porak-poranda dalam masyarakat, di mana keluarga tidak tersusun, kehidupan penuh kucar-kacir, dan anak-anak akan menjadi mangsa kepada pelbagai lagi gangguan seperti trauma dalam melayari kehidupan. Jadi amat penting kita yang digunakan harta benda untuk menginfakkan sesuatu untuk mereka. Dan jika tidak mampu, kita berdoalah, kerana doa itulah jambatan yang menuju kepada saham-saham akhirat. Seringkali kita tertanya, mengapakah kita diuji? Silih ganti, tak berhenti, kadangkala tak terdaya.